Ini selalu dah kita jawab, tapi mungkin ada orang yang baru tanya. Hukum menyentuh isteri apabila berwuduk dalam mazhab Syafi'i batal. Mana perlu diikut? Tahun ini telah diisytiharkan tak batal. Itu pengisytiharan baru. Dia hanya batal sebelum daripada ini. Jadi kalau tak mau batal tahun inilah. Tahun ini lah. Tahun ini yes. Tabung haji telah isytiharkan tak batal. Tak kisahlah siapa yang nak kata batal, dia batalkan. Itu pandanganlah mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan tidak ada mazhab tuan-tuan ialah mazhab orang yang bagi fatwa pada tuan-tuan. Sebenarnya bukan semua tuan-tuan lah. Bagi orang yang tak tahu, mazhab dia mazhab orang yang berfatwa. Dia tak mampu, dia kena taklid orang yang tahu. Adakah tuan-tuan yang mengaku Syafi'i ini tuan-tuan baca kitab mazhab Syafi'i? Tuan-tuan tak baca. Tuan-tuan mendengar cerita orang-orang yang mengaku dia mazhab Syafi'i. Entahkah benar, entahkah tidak, itu dikatakan Syafi'i, tak tahu, kadang-kadang bergantung kepada pendapatnya. Itu bergantung kepada pendapatnya. Oleh kerana itu, maka dalam masalah sentuh, kalau orang tu rasa sentuh batal, kalau Syafi'i batal. Kalau tanya saya bukan menolak mazhab Syafi'i, tapi pun punya pandangan yang mungkin berbeza. Kata Aisyah dalam hadis Abu Daud, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Nabi cium sebagai istrinya dan kemudian bangun dan menunaikan salat. Dan Aisyah meriwayatkan bagaimana ketika dia tidur dan laqad ra'aituni mustaja'atan baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Dia tidur melintang di hadapan Nabi baginda dalam salat. Hadis Bukhari. Apabila wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma. Apabila Nabi nak sujud, baginda tarik kedua kakinya, baginda akan pegang kaki Aisyah dan aku tarik kedua-duanya. Menunjukkan ketika itu bahawasanya Nabi sentuh Aisyah radhiyallahu anha. Supaya nak bagi ruang kepada baginda nak sujud, kerana kaki Aisyah di hadapan baginda. Sehingga apabila Aisyah hilang Nabi satu malam pun, baginda Aisyah cari Nabi dan pegang-pegang. Dalam hadis Muslim dapati baginda sedang sujud, kedua kakinya terpacak sedang sujud, baginda sedang doa dalam sujud, Aisyah pegang. Dan Nabi tak kata, Aisyah kacau ke tengah semayang pula dah. No, dia teruskan salat. Namun Imam Syafi'i mempunyai alasannya sendiri, kita tak nafikan. Kata Syafi'i, ketika dia pegang itu, dalam mazhab Syafi'i kata dia pegang itu dalam keadaan lapik. Mungkin ketika Aisyah melentang, baginda pegang lapik, tapi hadis tak cerita. Mungkin juga ketika dia pegang semasa Nabi sedang sujud, kakinya pakai stokin atau pakai khuf, dia berapik. Tetapi ketika cium mungkin juga berlapik. Saya sukar fahamlah. Tapi tak apa, bagi yang sentuh tak apa. Sebab tu maka orang 3-40 kali pergi ambil air semayang. Dia kata kalau dah nak ambil nak tak batal, kena ambil air semayang pun cara mazhab tu. Mazhab tu macam mana cara ambil air semayang? Terjun kepala dulu dalam kolah. Apa beza? Senang-senang cakap. Air semayang pun mesti cara dia. Nak tanya apa air semayang cara dia? Yang beza dengan awak punya air semayang? Dia terjun kepala dulu. Cakap tanpa pengetahuan. Awak pergi tengok orang Arab ambil semayang, apa beza dengan awak? Sehingga awak kata air semayang dia ada cara lain daripada kita. Apa? Ini semua ketaksuban ini datang kemudian. Tapi alhamdulillah tahun ini tak batal. Sehingga marah makcik-makcik tahun lepas. Kenapa tahun lepas batal lah? Kenapa tidak tahun ni? Menyesal dia. 3-4 kali dia dah penat, tahun ni baru tak batal. Tak apalah, tapi tuan-tuan tahu, tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan disunatkan mengambil wudu. Bila ambil wudu, selepas dengar hadis sunat mengambil wudu, salat. Dia balik tidur. Dia kata ke isteri dia, jangan pegang-pegang Isteri kata, susah benar Ustaz kau mengaji agama ni ya. Nak tidur pun kena bawa bantai tengah. Aku berwudu, dia kata, batal nanti. Please, come on lah. Saya bukan, siapa nak follow. Tapi anda semua mempunyai pemikiran dan pahaman. Gunakanlah apa yang faham. Nas ada, fikirkan.